Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Dengan nama Allah, Tuhan yang mencukupkan segala permintaan. Dengan nama Allah, Tuhan yang memaafkan segala dosa. Dengan nama Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh sesuatu, baik di bumi maupun di langit. Dan ia maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam program Sentuhan Kasih Belayan Jiwa Bicara Ilmu bersama penceramah jemputan khas secara maya pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu, ya Allah, dalam seluruh hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, mempunyai sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang maha kaya lagi maha bijaksana, jadikanlah pelajar-pelajar yang hadir dalam program motivasi pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur, pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun dan meningkatkan potensi prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripada-Mu, ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis ini akan menjadi wadah dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan. Ya Hayyul Ya Qayyum, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini sebagai perjumpaan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara daripada segala bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum Ah, taqabbal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis merakam ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Zuhilmi di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Haji Murad bin Nordin, Pengetua Cemerlang SNK Juasih untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Sentuhan Kasih Belayan Jiwa, Bicara Ilmu, Psikologi Memimpinkan Diri dalam Suasana Wikah Norma Baharu. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Lokman, pengacara kita pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Zulhelmi, Ustaz lah kan. Boleh dipanggil Ustaz juga sebab banyak kerja-kerja Ustaz dia galas tu, walaupun kita ada 3 ustazah di sekolah. Atas bacaan doa tadi, semoga bacaan doa yang dipimpin oleh Cikgu Zulhelmi tadi insya-Allah dimakbulkan dan menjadi inspirasi kepada kita mendapat keredaan Allah, khususnya dalam menjayakan program ini. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang berbahagia Dr. Ahmad Kamal Arifin, ya, orang pilah rupanya kan. Jadi tak adalah kita dalam ahli keluarga kita juga rasanya. So harap semua dapat dekatkan jiwa hati tu. Sebab saudara mara kita juga rasa ni, sebab orang pilah juga Dr. Ahmad Kamal ni ya. Jadi Ketua Jabatan Pengurusan HEM dan Kaunseling Institut Amiruddin Baki. Terima kasih, selamat datang Doktor ke SMK Juasih secara maya. YDP KIBG, Saudara Asri Dahaman,
ahli jawatan kuasa PIBG yang ada. Minta maaf saya tak nampak dalam ni, ya. Dalam secara Google Meet ni tak berapa jelas tak. Melainkan yang ada keluar dia punya video lah depan saya. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, guru-guru, khususnya guru penolong kanan, khususnya Puan Azura, penolong kanan pentadbiran, ya, yang lead program ni lah, ya. Guru-guru penolong kanan yang lain, kaunselor. Yang paling pentingnya hari ini adalah para pelajar tingkatan 5 SMK Juasih yang kita raikan, yang menjadi fokus kepada program kita hari ini. Selamat datang semuanya ke program Sentuhan Kasih Belayan Jiwa. Harap kita fahami tajuk itu, kenapa tajuk itu dipilih, dan bila tuan-tuan baca tajuk itu dan fahami, saya rasa sebahagian daripada tujuan kita berjumpa hari ini tercapai. Ya, apa yang kita nak buat hari ini adalah kita nak sentuh, ya, nak belai jiwa. Nanti seterusnya akan diurus oleh pakar kita dalam hal ini, Dr. Ahmad Kamal. Jadi sebelum program tadi pun saya dah berbual dengan secara santai pun, kita dah dapat tahu banyak hal lah. Nanti kita huraikan dengan Dr. Ahmad Kamal. Terima kasih, Doktor. Okey, bicara ilmu ni hari ni, ya, maksudnya kita berada di taman syurga. Ya, itu memang dijanjikan dalam hadis bahawa majlis ilmu ni taman-taman syurga. So asasnya tu nak dapat taman syurga tu niat lillahi ta'ala dulu. Kalau tak niat sekarang, sekadar saja je, nanti kita tak masuk ke dalam golongan itu, ya. Jadi semoga menjadi taman-taman syurga kita hari ini. Psikologi memimpinkan diri dalam suasana VUCA, norma baharu. Semua orang tahu, norma baharu semua orang tahu. Tetapi apa yang akan disimpulkan, akan dikongsi oleh doktor kita pagi ini, tuan-tuan, ibu bapa, guru-guru dan para pelajar, ialah bagaimana kita nak mimpinkan diri itu. Saya tak pasti, tak dengar lagi apa kontennya itu. Tapi secara umumnya nanti adalah program ini untuk di hujungnya ibu bapa dengan peranannya dan pelajar dengan peranannya dapat memastikan psikologi dia sesuai, sehat, wajar dalam apa-apa tindakan dan boleh memimpin diri dia, insya-Allah. Dan dunia VUCA ni, kepada yang tak tahu ataupun mahu dengar, ialah dunia yang serba tak tentu macam ni. Hari ni keputusannya lain, besok lain. Hari ni apa kita lockdown, besok mungkin lepas. Mungkin minggu depan segala-galanya tidak tentu. Volatility, ya, uncertainty, ketidaktentuan, ya, complexity, kompleks sangat kehidupan kita dalam, terutama dalam pandemik ini, ya, dan ambiguity, kekaburan itu menyelubungi kita. Jadi harapan saya kepada guru-guru, ibu bapa yang sudah hadir hari ini dan khusus para pelajar tingkatan 5 yang nak ambil SPM, apa ilmu yang disampaikan hari ini adalah sebahagian daripada bekal yang kita nak kamu perolehi nak mencapai kecemerlangan diri dan akademik. Bukan setakat kamu perlu menghadap bilik darjah dengan buku-buku dan sebagainya, tetapi aspek yang kita bincangkan hari ini nanti ambil kira dan mantapkan. Doktor takkan cakap pasal akademik kan ni dah, ya. Yang tu saja. So dengar, adab menuntut ilmu ini, dengar, okey. Jangan pura-pura dengar saja, kamera tutup dan sebagainya itu. Dengar baik-baik, catat, fahami. Yang paling penting dalam menuntut ilmu ini amal nanti. Itulah dia. Jadi doktor sangat pakar bidang ini, Dr. Ahmad Kamal ni. Tinggal lagi kita. Itu sajalah, ya. Doktor tu dah tentu pakar nak menyampaikan ni. Kita. Bagaimana kita menerima dan mengamalkannya nanti. Kalau semua itu digabungkan pada saya, insya-Allah, ya, dengan izin Allah, kita menumpang kudrat iradatnya. Program yang kita buat ini tidak sia-sia, objektifnya berkesan, dan kecemerlangan yang kita nak capai apapun itu akan tercapai. Itulah, ya, yang saya nak sebut tentang program ini.
sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamal di atas kesudian hadir dalam kesibukan ya, dalam keterbatasan waktu dia, kepada Puan Azura melaksanakan program ini di bawah untuk perintisan 2. Seluruh jawatan kuasa, guru-guru yang bekerjasama melaksanakan program ini, terima kasih. Semoga di akhirnya nanti apa yang kita nak capai insya-Allah tercapai. Jadi saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim merasmikanlah ya program sentuhan kasih belayan jiwa, psikologi memimpinkan diri. Apa tu saya nampak dalam suasana buka Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya mohon untuk undur dirilah ya. Nanti saya ambil tengok rakaman saja. Silakan. Setinggi-tinggi perhargaan diucapkan kepada Yang Berusaha, Tuan Pengetua di atas ucapan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum kita menghayati intipati ceramah, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nama sebenar beliau ialah Ahmad Kamal bin Arifin. Beliau merupakan Ketua Jabatan di Jabatan Pengurusan HEM dan Kaunseling Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan dan bertugas di Institut Aminuddin Baki, Kompleks Pendidikan Bandar Estate Nilai Negeri Sembilan. Latar belakang pendidikan beliau ialah pemegang ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian di UPN pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pengajian beliau dan memperoleh ijazah sarjana pendidikan master di UM pada tahun 2016. Kemudian menguat langkah memperolehi Doktor Falsafah PhD dalam pengurusan pendidikan UM pada tahun 2016. Seterusnya juga mempunyai Advanced Diploma dalam Teaching and Training City and Guest di United Kingdom pada tahun 2017. Beliau mempunyai pengalaman kerjaya amat luas bermula pada tahun 1999 sehingga 2006 sebagai guru warden asrama JU Kebangsaan Pengurusan HEN di sekolah di SNK Seksyen 18 Shah Alam. Pada tahun 2007 sehingga 2012 sebagai penolong pengarah KU HEM di bahagian sekolah KPM. 2013 sehingga 2015 sebagai HLP pelajar PhD lulus dengan cemerlang di Fakulti Pendidikan UN. 2016 sehingga 2019 sebagai ketua penolong pengarah di Pusat Diplomasi Bahasa dan Budaya IDFR KNN. 1 Jun 2019 sehingga kini sebagai Ketua Jabatan Pengundangan di Sekolah, Kesihatan, Kebersihan dan Keselamatan di Sekolah, Asrama Sekolah, Kaunseling Sekolah, Disiplin Sekolah, Hak Ehwal Murid di Sekolah di Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan IAB. Di samping berpengalaman selama lebih daripada 21 tahun dalam bidang pengurusan pendidikan, beliau juga berkepakaran dalam bidang kejurulatihan, personalia dan pembangunan organisasi. Hadirin, kini tibalah kita ke acara yang paling dinantikan semua. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Ahmad Kamal bin Arifin untuk menyampaikan ceramah beliau. Sekian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Luqman yang bertindak sebagai pengacara, yang dihormati Tuan Pengetua Cemerlang Tuan Haji Murad bin Nordin, yang berusaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Azura binti Amir, bersama dengan Guru Penolong Kanan HEM Tuan Haji Zainul Zamri bin Mat Samah, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cik Syahrudin bin Yunus, dan seterusnya Guru Penolong Kanan
Puan Faridah binti Zinol, dan barisan ketua-ketua bidang, guru-guru, para ibu bapa, pengerusi PIBG sekolah, pemimpin-pemimpin murid, hadirin hadirat, anak-anak yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Psikologi memimpinkan diri dalam suasana bukah norma baru. Psikologi ni tuan-tuan maksudnya adalah tingkah laku. Memimpin adalah bagaimana kita membawa diri untuk jadi contoh teladan kepada diri sendiri dan orang lain. Kenal diri maksudnya kendiri. Kendiri maksudnya kenal diri. Bukah merujuk kepada akronim volatility, uncertainty, complexity, ambiguity dan hyperconnectivity. Norma baru maksudnya ialah suasana bermula pada 18 Mac 2020 sehinggalah pada hari ini 2 Oktober 2021. Kita hidup dalam suasana terpimpin, terkawal, berlandaskan kepada keutuhan kendiri bagi hidup beretika. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial, hanya keluar atas keperluan yang sangat penting bagi memastikan semua warga kekeluargaan kita selamat daripada bencana wabak COVID-19 ataupun coronavirus. Para hadirin yang dikasihi sekalian, jangan lupa menghadirkan diri secara akreditasi. Daftarlah, kerana bila berdaftar nanti guru-guru dapat markah SPL KPM untuk kita dapat sijil, yang mana perkara itu adalah sangat membantu kita semasa kita ada peluang untuk kenaikan pangkat dan juga untuk memohon apa-apa pelatihan untuk kursus ataupun meningkatkan pengajian masing-masing nanti. Manakala buat guru, kehadiran itu sangat penting untuk dijadikan sebagai kenangan indah. Kita adalah ibu bapa mithali yang sanggup memperuntukkan masa bersama dengan wakil guru berbicara tentang ilmu, memimpin diri dalam suasana norma baharu ini. Dan kalaulah ada rezeki penyampaian ilmu kita, majlis ilmu kita pada pagi ini akan kita on air kan ke dalam paparan YouTube yang mana rakyat Malaysia yang lain boleh dapat mengikutinya, insya-Allah. Pada hari ini dengan kesempatan yang ada yang Allah bagi kepada tuan-tuan dan perempuan yang bertuah, saya berdoa 75 orang personalia termasuk saya pada pagi ini yang setia bersama dengan kita awal hingga akhir, markahnya adalah sangat luar biasa, yakni pahala yang besar. Nabi SAW menegaskan, man salakah tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wahai manusia, jika kamu keluar memperuntukkan diri kamu untuk mengajar ataupun belajar apa saja ilmu, ilmu keduniaan ataupun keakhiratan, Allah akan beri kamu pahala ganjaran dan ianya akan menjadi tiket yang akan memudahkan kamu semua masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala khalidan fiha, kekal kita di dalamnya. Amin. Para hadirin sekalian, saya sampaikan salam kasih sayang daripada pengarah IAB. Institut Aminuddin Baki merupakan satu institusi kepimpinan keguruan di dunia yang terbaik di dunia. Saya dapat mengiktirafkan kerana saya pernah bertugas di Kementerian Luar Negara. Malahan Malaysia adalah salah satu negara yang mempunyai pusat pelatihan bakal diplomat dan duta dan juga bakal wakil kerajaan Malaysia yang akan bertugas ke luar negara di bawah Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Kementerian Luar Negara. Saya pernah bertugas di sana sebagai pegawai ketua penolong pengarah di bawah Jabatan Pusat Diplomasi Bahasa dan Budaya. Dan saya tahu bahawa negara kita ni the unbelievable country in this planet. Saya juga tahu Juasih adalah pusat lahirnya pendeta Malaysia bernama Pendeta Zaba. Dan dia letaknya, kampungnya, monumennya di Juasih. Satu tepukan gemuruh untuk rakyat di Juasih. Anda adalah hebat, ibu bapa yang hebat, guru-guru yang hebat, murid-murid yang hebat. Dan anda akan jadi tidak hebat jika anda bersikap malas, bersikap lemah semangat dan tak nak baca sejarah. Siapakah anda? Anda adalah keturunan
keluarga kepada Pendeta Zaabah yang merupakan anak jati Juasih Negeri Sembilan. Jadi pertemuan saya pagi ini bagi memartabatkan profesional diri kita bersama supaya kita semua yang dah kahwin, yang ada anak, digelar kuniahnya tuan-puan dapat mengetahui cabaran memimpin anak-anak. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan cara mengurus tekanan hidup dalam suasana vukah. Suasana vukah ni maknanya kelang kabut. Tak ada ilmu digital, kita ketinggalan banyak perkara. Orang sekarang ni cepat kaya hanya dengan petikan jari jemari di dalam paparan desktop komputer saja. Pada tabletnya, pada perantinya, pada telefon bimbitnya. Akan mempercepatkan kadar proses muamalat, konsultasi kewangan, pembayaran elektrik, telefon dan seumpamanya. Dapat order makanan dan dapat berniaga secara online ke persada seluruh dunia. Dan kita tidak akan dapat menjadi begitu. Orang Melayu kata bitara. Bitara ni maknanya kita tahu semua perkara itu sama. Satu kampung Juasir dah tahu dah apa itu vukah. Jangan kita sebut vukah pun tersilap. Vukah maksudnya volatility. Maksudnya keadaan yang tak stabil. Dari segi ekonomi, persekitaran cuaca dan juga dari segi aspek keselamatan. Kerana wabak pandemik COVID, dia bergerak di udara, kita tak nampak. Dia jahat macam zombie. Dia kena kat kita aja, kita boleh terkesan jantung kita. Dari segi keutuhan dia untuk menyerap dan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan kita akan tergugat dan boleh menyebabkan kesihatan rencat yang akhirnya menyebabkan manusia boleh mati jika tidak kena dengan gaya pencegahannya dan juga perawatannya. Uncertainty, tak pasti kita. Macam mana ni? Adakah kita akan terus begini? Tak pasti. Complexity, kesulitan. Akibat natijah COVID-19 ni kita menjadi sulit. Tak boleh kita keluar daripada Negeri Sembilan kalau kita tak ada surat daripada polis. Surat kebenaran polis. Sulit. Nak bergerak ke balai polis pun sulit. Nak jumpa polis pun sulit. Nak bawa surat ke rumah pun sulit. Kalau kita tak jaga baik-baik, surat tu akan terbang melayang di bawah udara. Jika kita balik naik motor, tak pegang baik-baik, sulit. Sebab benda tu ringan. Persis ringannya pembawaan coronavirus yang kita tak nampak. Begitu halus, terbang ringan. Masuk melalui rongga-rongga manusia. Ambiguity, kekaburan. Kita menjadi kabur. Disebabkan bukan saja mata kabur pakai spek, tapi kabur dari segi paradigma minda kita. Kita unpredictable. We cannot assume. Kita buat begini, datang kesan begini. Tak macam zaman normal dulu. Masa tak ada COVID, kalau kita datang stadium bola, kita boleh balik dengan selamat. Tapi sekarang kita pergi stadium bola, kita pun tak pasti masa depan kita dari segi keselamatan kesihatan kita. Sama ada betul-betul stadium itu telah bebas disanitize dengan alat untuk mencegah COVID-19. Hyperconnectivity, H. Membawa maksud kita, kalau kita guna handphone ni melampau-lampau, asyik di depan paparan skrin komputer melampau-lampau, asyik 2/3 masa hanya dengan berkomunikasi di dalam maya, kita akan menyebabkan kesan kepada saraf limbik kita. Kita akan menjadi seorang yang ada masalah perasaan. Kita tak pandai bersosial dengan orang lain secara humanistik. Kalau kita terlalu lama di depan skrin handphone dan komputer, dia akan menyebabkan saraf reptilian kita. Saraf kita untuk cakna dan peka tentang apa yang berlaku di persekitaran, dia akan menyebabkan rencat. Dan begitulah juga dengan saraf neocortex kita. Yang ini saraf daya kecakapan kita belajar. Kita hanya sehala saja. Kita dah tak bersifat normal, yang ada nilai-nilai komunikasi perorangan dah tak ada. Kerana itu kita kena belajar supaya menguasai persekitaran vukah ni. Bukannya vukah tu menguasai diri kita yang akan menyebabkan kita ni terpenjara dengan cabaran yang di luar daripada lingkaran norma manusia yang dahulu.
sebelum 18 Mac 2020. Yang ketiga, dapat semangat untuk mengurus kehidupan sebagai seorang ibu bapa yang cemerlang selari dengan norma baru yang telah ditunjuk pandu oleh kerajaan kita. Kita hari ini, kalau kita nak mendaftar suntikan vaksin, kalau kita nak berurusan berniaga di bank tempatan, semuanya ada prosedur. Dan jika kita tidak mempelajari, menguasai prosedur, kita akan Jadi yang ni dah boleh buka ke belum? Dah boleh buka ke belum? Cikgu Luqman dengar ke suara saya? Ya tuan, boleh dengar dengan jelas. Ini saya dengar kawan-kawan kita sedang bercakap. Nanti Cikgu Luqman control supaya orang lain tu off dia punya speaker dia. Dan yang keempat, baik. dapat menjana keyakinan diri supaya hidup terus bahagia. Al-yakinu la yudaru bisyakin. Keyakinan diri tak akan dapat diatasi oleh perasaan was-was. Efikasi tu maksudnya belief system, keyakinan ke diri. Self-effication tu mesti power. Orang yang mempunyai efikasi ke diri ni, dia ada sebab dia. Dan sebab dia tu nanti sekejap lagi saya akan cerita. Dan kita telah berdoa, terima kasih Ustaz Zuhailmi tadi. Kita berdoa, semoga doa usilahul mu'min tuan-tuan. Doa ni senjata hidup kita bagi kita yang nak selamat. Pintu kebaikan, pintu keselamatan, pintu kesihatan, pintu kenikmatan hidup, pintu keberkatan hidup, pintu kekuatan jasmani, emosi, rohani dan intelek, pintu perasaan kasih sayang di antara sesama insan, rahmat Tuhan, pintu rezeki, rezeki dari segi ilmu, kewangan dan makanan, rezeki ilmu pengetahuan dunia dan akhirat, rezeki pintu keampunan daripada Tuhan, dan pintu syurga, rezeki pintu syurga. Kita akan dapat masuk syurga khalidan fiha, kekal kita di dalamnya pada hari akhirat kelak, insya-Allah.